Kerajaan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Melaka telah diasaskan oleh para mesuara pada awal kurun ke-15. Pada masa ini, Kerajaan Melayu Melaka telah muncul sebagai sebuah empayar yang terkenal di alam Melayu. Kerajaan ini dikatakan mencapai kemuncak kegemilangannya pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah pada tahun 1456 hingga tahun 1477. Antara faktor-faktor yang memunculkan Melaka sebagai kerajaan yang unggul dan gemilang pada waktu ini ialah faktor geografi, faktor ekonomi, faktor politik dan faktor pentadbiran. Melaka sebagai sebuah kerajaan agung. Kerajaan Melayu Melaka yang mencapai zaman kegemilangan pada kurun ke-15 Masihi terkenal di seluruh dunia sebagai sebuah empayar yang besar dan kukuh dari segi pemerintahan, ketenteraan, kawalan jajahan dan undang-undang. Empayar Melaka dikatakan meliputi hampir keseluruhan semenanjung tanah Melayu, sebahagian timur Sumatera dan Kepulauan Riau Lingga. Yang kedua, pusat perdagangan dunia. Melaka menjadi pusat pertembungan semua saudagar timur dan barat, misalnya dari negara China, India, Timur Tengah, Asia Timur dan Kepulauan Melayu. Yang ketiga, pusat penyebaran agama Islam. Melaka telah menjadi tumpuan pendakwah-pendakwah kerana Islam diisytiharkan sebagai agama rasmi dan dianuti oleh Sultan serta pengikut rakyatnya. Dan yang keempat, pusat penyebaran ilmu pengetahuan. Istana Melaka berperanan sebagai pusat pengembangan bahasa, kebudayaan dan kesusasteraan. Sistem politik dan pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka. Melaka telah meletakkan Sultan sebagai kuasa tertinggi serta beberapa jawatan diwujudkan untuk memudahkan urusan pentadbiran seperti bendahara, penghulu bendahari, temenggung, syahbandar dan laksamana. Kemudian tamadun Islam, konsep Dewa Raja yang mempunyai pegangan politik dan lambang kedaulatan raja-raja tempatan telah diganti dengan konsep Khalifatullah fil ardi. Raja tidak dianggap sebagai penjelmaan dewa-dewa Hindu tetapi merupakan khalifah Allah yang bertanggungjawab memakmurkan bumi. Yang keempat, mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar, contohnya kerajaan China telah bagi mengukuhkan kedudukannya. Dan yang kelima, Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka. Pada masa ini terdapat dua jenis undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini diwarisi sejak turun-temurun sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Kedua-dua undang-undang ini menerima banyak pengaruh atau unsur-unsur adat tempatan dan Hindu. Nama lain bagi Hukum Kanun Melaka ialah Risalat Hukum Kanun dan Undang-Undang Darat Melaka. Naskah asal Hukum Kanun ini mengandungi 19 fasal. Kemudian bertambah kepada 22 fasal dan seterusnya telah bertambah kepada 44 fasal. Undang-Undang Laut Melaka juga dikenali sebagai Adat Pelayaran Melaka. Hukum Undang-Undang Laut dan Kitab Peraturan Pelayaran telah mengandungi 24 bab. Undang-undang ini diadakan untuk mengatur kehidupan masyarakat pada waktu itu sama ada di darat atau di laut. Kejatuhan Melaka. Kegemilangan Melaka terselah semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah pada tahun 1456 hingga tahun 1477, namun pengaruh Kerajaan Melaka didapati semakin merosot pada akhir abad ke-15. Terutama semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Antara faktor yang menyumbang kepada kemerosotan kerajaan ini ialah ketiadaan pemimpin yang cekap, pemerintahan yang zalim, rakyat berpecah belah dan tidak bersatu padu, pedagang mula mengalihkan pusat perdagangannya ke tempat lain dan tidak ada kekuatan tentera dan pertahanan.
Kerajaan Perak. Bukti awal wujudnya penambatan di Perak adalah berdasarkan penemuan-penemuan arkeologi. Beberapa artifak purba telah pernah ditemui di kawasan-kawasan seperti Kota Tampan, Gua Badak di Lenggong, Gua Kerbau di Ngesing Siput dan Gunung Curau di Ipoh. Selain itu, terdapat juga catatan di dalam naskah sejarah Melayu tentang kewujudan kerajaan tua di Perak seperti Beruas dan Dinding. Pernah juga disebut sebagai negeri bernama Gangga yang dipercayai wujud pada abad ke-5 atau ke-6 di kawasan Beruas dan Manjung di Perak. Pengenasan Kesultanan Perak juga berkaitan dengan Kesultanan Melaka apabila Melaka diserang Portugis pada tahun 1511. Sultan Mahmud dan anak kandung baginda iaitu Sultan Ahmad telah berundur ke Johor dan bergerak ke beberapa buah tapak dalam usaha untuk merampas semula kota Melaka di samping untuk mengelakkan diri daripada serangan balas oleh Portugis sendiri. Ketika bertandan bersemayam di Kopak, Sultan Ahmad telah mangkat. Kemangkatan baginda menyebabkan Sultan Mahmud melantik puteranya dan puteri dengan puteri Kelantan iaitu Puteri Onang Kening iaitu Raja Muzaffar sebagai Raja Muda. Seterusnya ialah Kerajaan Pahang. Sejarah awal Pahang juga dibuktikan melalui penemuan arkeologi di kawasan-kawasan Sungai Lembing, Tembeling dan Trisang. Namun, Pahang juga turut terdapat dalam catatan pengembara-pengembara terdahulu. Selain itu, teks klasik seperti Hikayat Hang Tuah menyebut Pahang sebagai Indrapura. Pengasan Kesultanan Pahang pada abad ke-15 juga berkait rapat dengan Kesultanan Melayu Melaka. Naskah sejarah Melayu menyebut pada zaman pemerintahan Melaka oleh Sultan Mansur Shah, putera baginda iaitu Raja Muhammad telah membunuh anak bendahara besar kerana bermain sepak raga. Bola anak bendahara Tun Besar telah terkena dasar baginda. Oleh itu, untuk membalas perbuatan Raja Muhammad, Sultan Mansur telah menitahkan baginda dibuang daripada Melaka dan dirajakan di Pahang. Oleh itu, Raja Muhammad menjadi Sultan Pahang yang bergelar Sultan Muhammad Shah. Baginda kemudian mengahwini puteri Raja Kelantan yang bernama Mangindara Puteri dan memperolehi 3 orang putera iaitu Raja Jamil, Raja Ahmad dan Raja Mahmud. Isteri itu, sehingga awal kurun ke-17, keturunan baginda Raja Muhammad menjadi pemerintah Pahang. Keturunan baginda yang memerintah Pahang berakhir pada tahun 1614 apabila Raja Muda Abdullah iaitu putera kepada Sultan Abdul Ghafur mangkat pada tahun tersebut. Tahta Pahang diambil alih oleh keluarga Kesultanan Melaka Johor iaitu Raja Bujang. Walaupun muncul sebagai keluarga yang baru, keluarga ini memerintah Pahang, tetapi kedua keluarga ini sebenarnya daripada keturunan yang sama iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Pengasas Kesultanan Johor. Selepas kekalahan Melaka, Sultan Ahmad Shah dan ayahandanya Sultan Mahmud Shah telah berundur ke selatan. Sultan Ahmad membuat kubu di Pagoh dan merampas semula dari Portugis. Sultan Ahmad dan Sultan Mahmud berundur ke Pahang dan kemudiannya mereka berhijrah pula ke Bintan dan bersemayam di Kopah. Seterusnya, Sultan Ahmad mangkat dan dimakamkan di Bukit Batu. Sultan Ahmad melantik putera Sultan Ahmad iaitu Raja Muzaffar sebagai Raja Muda. Raja Fatimah iaitu permaisuri Sultan Mahmud telah melahirkan Raja Ali dan telah mengambil tempat Raja Muda dari Raja Muzaffar. Kemudian, Sultan Mahmud bersemayam di Bintan selama 13 tahun dan diserang oleh Portugis sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1521, 1523 dan 1524. Seterusnya, Sultan Mahmud telah berundur ke Kampar dan menerajui pemerintahan di sana. Raja Ali telah menggantikan Sultan Mahmud menjadi Sultan Alauddin Riayat Shah. Seterusnya, Sultan Muzaffar menjadi Sultan Perak pertama dan akhirnya Sultan Alauddin berkahwin dengan puteri Pahang dan berpindah ke Johor pada tahun 1528 di hujung tanah. Perintah-perintah Johor dan pusat pentadbirannya. Nama pemerintah dan tahun pemerintahannya. Sultan Alauddin Riayat Shah, tahun pemerintahannya adalah pada tahun 1528 hingga 1564. Seterusnya, Sultan Muzaffar Shah, tahun pemerintahannya adalah tahun 1564 hingga 1570.
Serta yang ketiga adalah Sultan Abdul Jalil Shah. Tahun pemerintahannya adalah pada tahun 1570 hingga 1571. Sultan yang keempat adalah Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II, Raja Ummah. Tahun pemerintahannya adalah pada tahun 1571 hingga 1597. Sultan yang kelima adalah Sultan Adlauddin Yayat Shah II, iaitu Raja Mansur. Tahun pemerintahannya adalah pada tahun 1567 hingga 1615. Sultan yang keenam adalah Sultan Abdullah Muayyad Shah, iaitu Raja Seberang. Tahun pemerintahannya adalah pada tahun 1619 hingga 1623. Sultan yang ketujuh adalah Sultan Abdul Jalil Shah III, iaitu Raja Bujang. Tahun pemerintahannya adalah pada tahun 1623 hingga 1677. Sultan yang ke-8 adalah Sultan Ibrahim Shah, iaitu Raja Ibrahim. Tahun pemerintahannya adalah pada tahun 1677 hingga 1685. Sultan yang ke-9 adalah Sultan terakhir, iaitu Sultan Mahmud Shah. Tahun pemerintahannya adalah pada tahun 1685 hingga 1699. Perdagangan di Johor. Faktor utama pelabuhan di Johor maju ialah kedudukan yang strategi. Terletak di sepanjang Sungai Johor yang menjadi laluan pedagang dari timur dan barat. Seterusnya, sungai yang paling selatan dan terlindung daripada pertembungan angin monsun dan juga angin kencang. Seterusnya, sungai yang lebar dan dalam membolehkan kapal-kapal besar mundik jauh ke pedalaman. Seterusnya, membolehkan tapak-tapak ibu kota Johor lama muncul sebagai pelabuhan intraport. Kemudian, gudang dan pasaran menjadi tempat tumpuan pedagang kerana mempunyai pasaran. Gudang dan pasaran juga mempunyai kemudahan membaiki kapal-kapal dagangan. Barangan dagangan luar. Bergantung barangan dari luar. Seterusnya, memperdagangkan hasil-hasil seperti emas, kayu, gaharu, sarung, burung gading, kampur barus, biji timah, rotan, lilin, tembaga, sutera, tembikar, candu dan lain-lain, dan di pelbagai negara. Peranan orang luar. Peranan orang luar mempengaruhi kesempatan perdagangan di Johor. Ianya berperanan dalam bidang ketenteraan, perdayung dan pembawa utusan raja. Seterusnya, meronda di perairan Johor dan menguatkuasakan sistem kawalan Belanda. Persahabatan dengan Belanda. Seperti Melaka mendapat naungan dari China, Johor pula mendapat perlindungan keselamatan dari Belanda. Seterusnya, pelabuhan interport. Pelabuhan interport ini telah menguruskan perdagangan dari seluruh pelosok dunia. Mempunyai pelbagai barangan dagangan dan membekalkan barangan ekspor seperti hamba, abdi, lilin, tikar, sagu, pinggan, kayu, minyak, lada, ikan, masin, beras, ladi hitam dan lain-lain. Akhir sekali, peranan Shah Bandar. Tugasnya adalah mengawal pedagang-pedagang yang keluar masuk ke pelabuhan Johor. Seterusnya, menjadi hakim bagi perselisihan faham antara pedagang dan merujuk kepada mahkamah jika kes berat. Dan memeriksa dan menentukan segala cukai. Memeriksa muatan kapal-kapal dagang dan saiz kapal-kapal tersebut. Dan akhirnya menjadi keselamatan di pelabuhan. Sekian, terima kasih. Pentadbiran Kerajaan Johor sehingga tahun 1718. Johor telah banyak mewarisi sistem dan bentuk pentadbirannya daripada Kerajaan Melaka. Seterusnya, wujudnya juga jawatan lain seperti Seri Bija Diraja, Seri Perdana Menteri, Seri Raja
Naradiraja dan Seri Ahmadiraja. Di samping itu, pembesar-pembesar agama seperti kadi dan imam dan bendahari ialah orang yang berkuasa selepas sultan. Seterusnya adalah negeri-negeri yang taat seti kepada Melaka mengubah kesetiaan mereka kepada Kesultanan Johor. Hal ini mengukuhkan lagi kerajaan Johor. Negeri Kedah adalah negeri yang tertua di tanah Melayu. Penemuan arkeologi telah mengesahkan kawasan ini telah didiamin oleh manusia sejak zaman Pleistocene. Tapak prasejarah iaitu kawasan yang dikelilingi oleh gunung jerai seperti dataran lembah Sungai Merbuk dan Sungai Muda. Catatan asli dari Kedah iaitu Kila, Kala dan Kola yang telah dituliskan oleh Arab dan Parsi. Seterusnya Kadarat dan Kataha yang telah dituliskan oleh Sanskrit. Dan Kadaram dan Kalagam telah dituliskan oleh orang Tamil. Pemerintahan Kedah yang berasal dari Gumrun, Parsi yang telah memakai gelaran Maharaja Durba Raja. Seterusnya, Hikayat Merah Mahawangsa. Pemerintahan Kedah telah diasaskan oleh Raja Rom yang bernama Raja Merah Mahawangsa. Raja yang ketujuh dari dinasti Rom yang bernama Raja Praong Mahawangsa ialah Raja Kedah yang pertama memeluk Islam dan telah memakai gelaran Sultan Muzaffar Shah. Bagi negeri Perlis pula, sejarah mengenai asal-usul nama negeri Perlis adalah kurang jelas. Terdapat banyak kisah atau andaian yang menceritakan tentang asal-usul nama Perlis. Berikut merupakan beberapa andaian atau kisah yang diketahui. Menurut seorang tokoh sejarah Malaysia iaitu Haji Buyong Adil, terdapat beberapa cerita yang mengisahkan kononnya nama Perlis itu berasal daripada perkataan Siam iaitu Prau Loi yang bermaksud kelapa hanyut. Perkataan tersebut telah dipelat dan dipendekkan bunyinya oleh orang Melayu, lalu menjadi Perlis atau Perlis. Sumber kedua menyatakan bahawa kononnya nama negeri Perlis berasal daripada perkataan peroleh yang membawa maksud kunyah daripada kerajaan Kedah. Perkataan itu disingkirkan lalu menjadi Perlis. Sumber yang ketiga pula menyebut negeri Perlis mendapat namanya daripada nama sebuah kubur di Bukit Menggulang iaitu Kubur Tok Perlis. Kubur tersebut adalah milik seorang tokoh ulama yang terkemuka di Nusantara iaitu Tok Perlis. Sumber yang keempat pula mengatakan nama negeri Perlis berasal daripada perkataan Perlus. Kebanyakannya tanah dalam di Perlis ialah tanah sawah. Pada musim kemarau, tanah sawah akan merekeh. Sesiapa yang berjalan akan terpelus. Dari perkataan pelus itulah Perlis mendapat namanya. Menurut sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad Ismail Yazid dan Yazid Man, dipercayai bahawa nama negeri Perlis berasal daripada nama sejenis pokok yang dikenali sebagai pokok Perlis yang pernah wujud tumbuh dengan begitu banyak di negeri tersebut, terutamanya sekali di kawasan pinggir sungai, namun telah pun pupus. Ia turut disokong kebanyakan sejarawan setempat. Gelaran Indra Kayangan diberikan oleh Tuanku Raja Syed Hussein Jamalullah pada tahun 1843 hingga 1873. Dihamkan di Bandaran Indra Kayangan II, Kota Inderaja negeri tersebut dari tahun 1797 sehingga 1813, yang pernah terletak di Kampung Langgar Keayang. Namun demikian, gelaran ini menjadi kurang digalakkan berikutan suatu titah Tuanku Syed Sirajuddin Putera Jamalullah pada tahun 2015 yang menurutnya tidak sesuai penamaan rasmi termaktub, malah mengelakkan konotasi berkaitan dewa tertentu, yakni seperti Indra yang hampir bersebutan nama sama. Sejarah Dewan Undangan Negeri Perlis. Dari segi sejarah, Perlis adalah negeri di bawah naungan negeri Kedah. Hal ini turut tercermin kepada gelaran yang diberikan kepada Sultan Kedah suatu ketika dahulu iaitu Raja Muda Perlis dan Kedah. Bukti-bukti prasejarah yang terdapat Bukit Tengku Lembu
lembu di Berseri menunjukkan kewujudan negeri ini. Tempoh selepas prasejarah menunjukkan pengaruh ideologi Islam yang mengambil alih pengaruh Hindu dan Buddha pada akhir abad ke-12 kerana berdasarkan cara hidup masyarakat tempatan. Jajahan Perlis pernah terangkum di Tenggara Sempadan Santun di barat daya daerah Kubang Pasu bertentangan dengan Selat Melaka di barat, di timur Laut Singgora. Namun terdapat fakta sejarah bahawa kawasan jajahan negeri Perlis sebenarnya lebih luas dari itu. Penduduk Siam ke atas Kedah dan jajahannya pada tahun 1821 menyebabkan serangan dan tindak balas penduduk tempatan secara besar-besaran. Akhirnya telah membawa kepada pengunduran Siam dan penyerahan kuasa mentadbir kepada membesar tempatan bagi mentadbir Kedah, Setul, Kubang, Pasu dan Perlis. Hal ini merisaukan pihak British yang terasa diancam kedudukan mereka di Perak. Maka Perjanjian Brunei dimeteraikan mengakui tuntutan Siam ke atas negeri-negeri utara Perak yang turut menindakkan kedudukan Sultan Ahmad Tajuddin Haliam Shah. Hal ini mencetuskan berlakunya perang musuh bisik selama 12 tahun dari tahun 1830 sehingga 1842 oleh baginda Sultan dan para pengikutnya. Bagi negeri Perlis, Raja Longkrok dilantik sebagai gubernur, manakala Syed Hussein Jamalullail sebagai timbalannya. Detik ini merupakan detik prasejarah bagi negeri Perlis yang telah mendapat pengiktirafan dari status tanah jajahan kepada status sebuah negeri naungan. Kerajaan Melayu Tradisional Selangor. Sejarah negeri Selangor dilihat daripada penemuan arkeologi seperti gendang, loceng gangsa, tulang mawas membuktikan bahawa Selangor telah diduduki pada 2000 tahun yang lalu. Selangor pada abad ke-15 berada di bawah taklukan Melaka. Namun selepas kejatuhan Melaka, Selangor telah berada di bawah pengaruh Johor pada abad ke-18. Semasa Selangor berada di taklukan Johor, pentadbiran Selangor diuruskan oleh seorang pemangku raja dan satu badan yang terdiri daripada orang tua. Pada tahun 1766, Raja Lumu telah ditabalkan menjadi Sultan Selangor yang digelar Sultan Salahuddin Riayat Shah. Untuk mengelakkan Selangor terus dikawal oleh kerajaan Johor, beliau merancang untuk menjadi Sultan Selangor. Dengan pelantikan Sultan Lumu yang bergelar Sultan Salahuddin Riayat Shah, maka bermulalah keluarga Kesultanan Selangor hingga ke hari ini. 9. Nama negeri Sembilan terbina daripada gabungan 9 daerah iaitu Sungai Ujong, Rembau, Jelebu, Ulu Muar, Inas, Gunung Pasir, Teraci dan Jempol. Abad ke-16, Negeri Sembilan berada di bawah taklukan kerajaan Johor. Namun abad ke-17, Negeri Sembilan melepaskan diri daripada tahlukan Johor memandangkan kerajaan Johor mulai lemah. Negeri Sembilan juga mempunyai hubung kait dengan kerajaan Minangkabau. Misalnya perkataan negeri mulanya adalah Nagari mengikut dialek Minangkabau. Pengasas Negeri Sembilan adalah putera Raja Minangkabau. Ditabalkan sebagai Yang Tuan Besar iaitu Raja Lenggong. Baginda adalah pengasas Negeri Sembilan. Penduduk Negeri Sembilan pada asalnya sebelum kedatangan orang Minangkabau terdiri daripada orang asli iaitu dari suku Jakun, Biduanda dan Bersisi.